Hello everyone, welcome back to my channel. So hari ni macam last time kita dah ada jumpa Aina, Jah, dan aku pernah mention yang aku tak ada kawan lelaki. Tak ada best friend lelaki tu. Aku lagi banyak kawan perempuan daripada kawan lelaki. So kira aku best friend kau lah ni. Oh, terharunya. Kita baru decide. Kita baru declare. Baru declare best friend. So ini adalah best friend lelaki pertama satu-satunya. Dari? Start dari mana? Satu-satunya lah aku rasa. Kita orang kawan dari MSU. Kalau nak ceritakan memang MSU MSU. Oh iyalah MSU lah. Macam mana kita first time kenal? Tak, kita orang dua orang macam ponen lah. Ponen lah. Kita orang macam ponen tu apa kau? Ponen. Bodoh. Pondan. Dia macam tak reti. Macam tak. Kalau macam mamat-mamat lain, budak-budak lelaki lain, orang macam pandang sini tau, ke sini. Aku pandang sini kau. Aku nak tengok, pastikan mata kau. Okay, selalunya kalau budak lelaki macam senang je diorang nak get along dengan kawan-kawan lelaki tau. Macam tegur-tegur bro. Tapi aku dengan dia padahal kita orang register hari yang sama. Okay, register hari yang sama. Lepas tu kita duduk dalam satu kerusi yang sama kan. So kursi tu ada hadapan lah. Tak lah. Sebaris. So kursi tu ada dalam empat kerusi. Aku duduk yang kita selang satu kursi. Ya. Kita selang satu kursi, dia duduk sini, aku duduk sini. Ini Farah kat depan. Farah kat depan. Kita juga Farah Ramizun. Siapa lagi ada masa tu? Aku lupa. Tapi aku ingat dekat depan seat aku pernah sekejap yang masuk sini aku Syah. Syah. Dia tengah buat assignment. Masa tu aku macam, aku tak tahu lagi dia budak student sama kos dengan aku. So masa tu aku tengok dia macam kesiannya budak ni buat assignment sorang-sorang kan. Sekali aku tak boleh lah. Aku tak boleh tengok sini. Aku tengok sini macam kadang-kadang nak tengok muka sendiri lah. Betul kan? Macam semua orang akan cakap benda yang sama. Okay, kalau nak follow saya Instagram dekat atas ni. Aku kat atas ni pandai-pandai kau ni. Aku letak link kau. Tak link lah. Dan saya masih single. Mak aku siapa sekarang panggil kau Afgan. Mak aku ada dua orang kawan aku tau. Seorang Rafisha Sahari. Mak aku panggil dia Nora Danish. Sebabnya dari dulu dia perasan dia Nora Danish. So mak aku dekat tau. So mak aku masa first time jumpa Nazli, dia terus cakap kawan muka macam Afgan. Terus dia panggil kau Afgan sampai sekarang. Afgan mana sihat ke kat Singapura? Afgan macam mana macam tu? Selalunya orang yang panggil lah. Aku iyakan aja. Aku tak pun cakap aku Afgan. Tapi kau post kat Instagram tau. Itu nak mengelirukan orang. Orang percaya itu aku. Okay. So betul lah. Bukan salah aku. Bukan salah kau lah. Muka tu kurniaan ilahi. Kan. Teruskanlah dengan proses tadi lah. Okay, so kita duduk sebaris. Tak habis lagi cerita. Panjang. Kita duduk agak. Mak aku cakap dah tadi 3 minit cerita pasal tu je. Kita duduk sebaris. Tapi lepas tu kan, punya lama kot 3-4 jam. Kita orang tak bercakap pun, tak tegur pun. Tak tegur, main phone. Tapi masa tu aku jeling macam tak nak buat apa. Sama aku pun main phone kan. Sama tu kan, sebab macam, aku jenis aku malu tentu. Sama. Aku macam susah nak mix around kan. Sebab bila aku dah kenal dan tahu perangai kau macam mana gila-gila, so senang lah masuk. Tapi dia ada tanya aku satu benda. Masa kita nak naik for orientation, ada naik orientation room kan kita campur intake diploma degree kan. So dia tanya aku satu soal, budak degree aku macam kalau budak diploma aku tak nak kawan ke? Aku macam tu lah. Budak degree macam tu. Yelah, betul lah. Dia nak kawan dengan degree je. Okay, deep. No more. Okay, so sebenarnya kalau korang rasa aku macam aku selalu cakap lah, aku punya tagline is event planner by career, medicine by heart. Okay, aku punya tagline kehidupan aku. Okay. Belajar apa semua medicine, tapi lepas tu event planner by heart. Macam Nazli pula diploma. Diploma aku. Diploma aku state art lah. Tapi diploma aku ambil pengurusan seni art management, fakulti orang panggil tu teknologi kreatif dan artistik. Time aku lah. Lepas aku tu dah tukar FITA panggil fakulti filem, teater dan animasi. So mostly kalau kita orang akan belajar buat teater, filem, tapi yang aku punya course ni aku belakang tabir. Aku handle belakang semua setup semualah. Aku bukan di hadapan tabir. Macam ni aku tak biasa record. Aku malu sebenarnya. Sebab dipaksa oleh Afzal. So aku sebab nama pengguna dan kawan-kawan. Aku tak boleh. Aku kena panas sini.
Tengok angle. Okay. Alright. So daripada diploma in art management, masa degree tiba-tiba melompat ke Nampak ke? Ni lah seni kulinari lah. But seni still, kulinari. still seni jugalah kat situ. Tapi memilih seninya, cabangnya adalah seni kulinari. Okey, dan kemudian menjadi seorang chef. Sempat berkhidmat di tanah air beberapa tahun. Wow, tanah Sure. air. Lepas tu menjadi lecturer juga. Nak mention ke tempat tu? Boleh lah sebab student kan saya tengok kan kau kan yelah. dipuja. Yelah, dulu pernah mengajar dekat FIM, kalau tahulah, kat KJ. Dia nak ingat kan? Rindu sebenarnya. Aku ingat aku pernah cakap, okey tak kalau aku jadi lecturer kat FIM juga, sebab dia kan ada course lain kan. Ada macam ada sub. Kan aku takut kan nak jadi lain. Aku takut. Dia nak Apa-apa tarik macam aku jadi lecturer FIM juga. Macam kalau aku takut ke apa, aku refer dia lah. Dia macam ada bagi kata-kata semangat sikit. Bagus lah macam ni. Makian sekali lah. Makian sekali. Tu mesti. Belajar Inggeris. Itu tak payah cerita. Bengong. Apa yang cerita kat sini. Itu nanti. Belajar English. Bodoh. Tak payah bodoh. Alhamdulillah sekarang dah sekarang pandai makin sikit. matang lah. Betul. Kita orang kata jangan riak dengan ilmu tu kan. Jangan Kalau riak, rasa betul. bodoh tu jumpa orang lebih pakar. Tapi masa first time aku tengok dia kan, Tak payah cerita. Kita bodoh sungguh English kau ni. Kau tak dia adalah Hamzah, tak payah. Bodoh tak payah, bodoh. tak, kau kawan aku yang paling pandai tu. Aku masuk walaupun English teruk, aku masuk tak medicine. seberapa mahir lah kan. Dalam kelas medicine aku tak ada orang yang lagi pandai pada macam apa? Macam dia punya kepandaian tu macam aku amazed gila tau. Tapi macam ni Nazli ni dia paling pandai tu. Dia hafal. Bodoh cerita. Dia hafal. Aku macam buku banyak kita dia hafal. Lepas tu and first lah, aku rasa first lah dia dah kawan yang ambil academic award. Okay. Kan? Anugerah akademik. Okay, dia convo dengan anugerah akademik. Anugerah akademik ni lagi tinggi daripada Dean List tau. Okay, dia lagi tinggi daripada Dean List. So dia grad pagi. So grad pagi, sesi pertama tu grad budak-budak pandai. Kau grab bila? Petang. Kau tak pergi kan? Tak peduli. Tapi kalau aku petang. Oh, petang lah. Tapi kalau aku sesi petang, rasa macam sesi petang ni macam intermediate. Bodoh, pandai tak pandai macam tu. So yang dia pula adalah sesi pagi yang memang budak-budak pandai lah, sekali dengan budak MBBS apa semua. Dia president list lah. Saja nak mention dia president list. President list. Okay, kenapa Anita? Okay. Kita orang by the way dekat space, dekat Banglo. Okay. Baru pas melawat ni lah. Kau ada jodoh nanti dia bawa kat sini ya Zan. Tengok tempat siap-siap. Ya betul. Duit pun tengah ada. So menunggu je lah. Menunggu je dah ada jodoh. Kalau tak ada jodoh, contact DM. Alah bodoh. Come on lah, DM je. Sebab tempat kahwin dah ada, duit dah ada, duit hantaran pun dah ada, semua dah ada. Semua dah ada. Almost Sponsor dah semua ada. lengkap. Tak, 30,000. Oh still Yes. Diskaun pun masuk juga. Tak, sama. Still 30,000. Mungkin lebih mahal. Best friend. Ya okay. Best friend kena bantu best friend. Ya. Okay, Oh wow. Okay, so lalu dah. Lepas tu dengan tapi dengan dah aku cakap tadi kan, dia dah Academy Award receiver. Tapi lepas tu dia punya English lah, bodohnya kawan aku ni. Tak cerita lah tu kat sini bodoh bengong. sangat. Lepas tu tiba-tiba okey lah, aku ajar dia, cubalah tolong apa yang patut apa semua. Tapi dia sendiri ada effort lah. Dia macam okey, tahu dia dah improve. Tu baru introduce. Panjang 8 minit dah. Aku expect 15 minit je tau. Okay, so sekarang dah masuk terus isi. Dia bekerja di Jangan lupa follow saya. Sakan menjual. Hashtag single. Hashtag single. Wanita saja. Yes, of course lah. Wanita saja. Sebab aku tahu dia ramai pemuja lelaki. Aku tak faham betul ramai lelaki minat dia. Aduh bodoh. Okay, teruskan yang Alright, tadi. so dia bekerja di Singapore. Masa dia mula cakap yang kerja Singapore tu macam okay, boleh kau boleh kerja Singapore ni. Lepas tu okay, macam mana kau boleh
nak kerja kat Singapura? Macam mana boleh dapat idea untuk nak kerja kat Singapura? Okay, bila So basically kita nak share, aku nak share kat sini sesi dia adalah macam mana kalau korang yang terdekat dengan Singapura, orang Johor ataupun orang luar, macam orang KL, macam kita orang origin sini, nak bekerja di Singapura, macam mana step dia apa semua, macam mana situasi dia apa semua. Okay, so macam mana kalau macam mana mula-mula kau terfikir nak kerja kat Singapura? Kalau dia bukan kat Singapura sajalah, kalau kau rasa kau nak keluar Malaysia pun boleh jugalah. Okay. So actually nak bagi tahu lah, ini video ni last minute punya, tak tahu apa sebab tiba-tiba jumpa Afzal ni sebab cuti je seminggu baru balik pada Singapura, and then tiba dia bawa tarik and dia suruh video, so tak prepare apa-apa lah. Okay, berbalik pada soalan tadi Afzal so macam mana terdetiknya memang dah lama dah. Bila kau kat sini, kau kerja kat sini dengan, yelah, ekonomi di Malaysia kan nak berbanding kat sana kan, so macam aku rasa macam aku nak lebih lah, nak lebih untuk diri aku sebab aku kat sini lama. Aku rasa macam tak cukup, even dah macam aku nak my parents kan, aku rasa macam tak cukup, aku nak lebih. Okay, lagi satu pun sebab aku berhenti sebab knowledge. Okay, sebab aku cakap dengan kau, aku target aku nak mengajar nanti, still nak mengajar. Oh, memang aku suka mengajar lah dengan student-student. Chef Nah memang suka orang panggil. Oh, tak adalah. Betul lah. Macam aku terus sayang terus. Dr. Afzal rasa macam wah bangga lah. Bangga lah, kita bangga lah. And dengan knowledge yang kita bagi tu rasa macam ikhlas semua lah kan. So macam best lah. And then sebabnya, apa soalan kau tadi? Mana aku cakap aku tak boleh. Kita orang pandai. Aku kat kelas sekarang pun aku pun pandai dah. So kau pun pandai sebenarnya. Tapi bila jumpa jadi bodoh. Dua-dua jadi bodoh. So kenapa Singapura? Itu je lah soalan seterusnya lah. Kenapa Singapura? Sebab macam okay, sebab aku nak knowledge. Sebab aku macam aku kerja, aku tak lama. Aku cepat bosan lah bila kerja sebab aku ulang-ulang. Bila aku setahap tu aku macam dah bagi semua, aku nak bagi lagi, takkan nak bagi ulang-ulang kan. Aku rasa macam nak bagi lebih. So aku keluar. And then pada setahap tu macam tiba kawan aku, Syuk, orang panggil Syukran lah. Syukran. Dia WhatsApp aku dalam grup tu, dia cakap dia bagi iklan bla bla semua, ada interview. Yang interview ni keesokan harinya. Okay, aku just contact WhatsApp dia lah, WhatsApp orang tu. And then aku cakap aku nak pergi. Dia cakap okay, datang esok malam tu, petang tu, tengah hari tu aku mesti mengajar lagi. Malam tu aku terus beli tiket bas, kau pergi Johor. After subuh tu memang aku daripada Johor LAN lah. Azlan dia ambil and then terus gerak interview kat Johor, kat JB lah. And then alhamdulillah aku speaking siya. Maksud kau speaking kan? Aku speaking. Tell me about yourself. Speaking. Lagi sekali? Tak payah, panjang lah. Tell me about yourself. Time tu memang confident lah. Tak adalah bodoh sangat. Tak bodoh sangat. Tak bodoh. Nasib baik dah prepare awal. Bukan sebab masa tu aku tahu kau dah selalu kan, kau masa FIM kan. Masa tu kau selalu cakap kat aku dah banyak kali dah prepare dengan apa, practice dengan student aku. Dia cakap orang putih sikit-sikit apa semua kan. Tak, bezanya bila kau bercakap dengan kawan kau speaking. Contoh kau speaking dengan aku, speaking dengan kau dah lain. Bila orang yang tak kenal dia lagi rasa macam lain. Confidence sebab kau tak tahu level dia macam mana. Sebab aku tahu level bodoh kau macam mana. So kau tu dia HR bengong, kat Singapura bengong. So aku rasa aku speaking je lah. Okay. Yelah, kita kena confident lah dengan apa pula. Basic professional English lah, dah belajar kat MSU so macam lepas ambil lah. And then boleh demand gaji tentu. So gaji sekarang adalah siapa, transparent je? Boleh transparent, video aku transparent je. Gaji sekarang sebulan dekat 9 lah. 9,000 duit Malaysia. 8-9 je lah. Okay, 9,000 duit Malaysia. Yes. Sebulan. Kau boleh demand gaji kau kalau kau contohlah masa first month kau masuk berapa? Terus 9? Terus 9. Dia ada tolak juga bila kau nak masuk Singapura, dia ada tolak tax apalah. And the second month baru dia full. Okay. So macam kau kau masuk, mula-mula kau duduk kat Singapura. Dekat Singapura. Lepas tu pindah masuk JB. So apa advice kau sama ada kalau orang baru nak kerja Singapura tu, dia sepatutnya duduk Singapura ataupun boleh duduk JB pun tak ada masalah? Okay, macam aku under agent. Aku under agent, HR aku pas kat agent. So kau kena stay kat Singapura dulu. Sebab kau nak address tu, nak buat kad bank tu kena under Singapore punya address lah. Kalau kat JB susah. Okay. So kau kena tunggu dalam 3 bulan after probation tu. Kau dah settle semua 3 bulan baru kau boleh pindah lah.
Itu terpulang pada company lah. Macam company aku dia okey. Okay. And kau kena bagi alasan yang kukuh lah. Macam aku nak kena stay kat Johor sebab apa. Okay, faham. Oh, so under agent. So agent tu kau perlu bayar? Dia macam Atau company yang settle. Tapi dalam payslip dia akan tulis itu ada agent fees lah. Meals lah, bukan agent fee, dia tolak meals. Meals tu maksudnya kita orang dapat faham lah. Meals tu macam aku $400 setiap bulan. Tapi meals tu mungkin dia ada agent lah. Sepatutnya meals tu free, dia pandai tukar yang tu saja. Ada 600, ada 400. I see. So agent tu lah yang uruskan kau punya documentation untuk kerja. Betul. Termasuk visa? Yes, betul. Visa bekerja Semua sekali. Tax semua dia settle kat sini. So dia kira untung lah. So macam kau dah duduk Singapore, kau duduk JB kan? So kau rasa yang mana lagi okey sebenarnya? Is it okey ulang alik ataupun kalau duduk Singapore lagi okey? Untuk mulanya memang okey, untuk first month semua memang Singapore lah kan. First month sebab aku first time kat Singapore. Aku jenis yang tak merantau. Kau punya pasport memang Thailand ya? Tak payah cerita semua. Pasport dia Thailand. Mak aku orang Thailand. Balik kampung lah. Nanti orang ingat benda lain lah kan. Bukan Danok. Mak on Thailand. Mak dia orang Thailand. So chop dia dekat pasport tu Thailand. Tiba-tiba ada negara lain. Singapore. Lain sikit lah. Lepas ni Dubai. Okay. Ya, amin. Okay. So first month dekat Singapore sebab aku first time. So kau kena tahu belok MRT semua, transport macam mana. And after that better prefer dekat JB lah. Sebab duit jimat. And then kau nak bergeram di malam-malam senang. Kat sana ya Allah tak ada. Sedih malam-malam mamak je weh. Mamak pun nasi goreng kampung $7. Bila kau convert RM21. Yes, kat sini berapa ringgit je. Wow. Kaya. Kau makan kau menangis. Tapi nak dikirakan bila aku kat Singapore tu, aku berkira pasal makanan. Bila aku fikir aku keluar JB baru aku lepas. Sebab harga lah, aku sayang. And then tapi yelah orang kata macam first month, second and third kita belanja lebih lah. And then baru kita simpan duit. Best sebenarnya. Working culture macam mana? Masa aku kau kerja di Malaysia kan, and then culture working environment lah dekat Singapore tu macam mana? Okay ke? Ataupun ada racist ke? Dia ada tak isu-isu dia actually tu? Semua tempat sama je. Okay. Tapi nak working pressure sama je. Aku under F&B. Okay, industrinya sama. Industri semua sama je. Kau kerja kat hotel ke, kat restoran ke, kafe, semua sama je. Ada je macam orang tak puas dengan kau disebabkan pasal gaji kau. Tapi nak dikira kalau kat Singapore gaji kau tinggi sebab kau ada bachelor. Dia bukan ikut skill. Kalau kau kerja dekat Malaysia 4 tahun, kau bawa ke sana skill kau tak ada punya. Dia ingat kau bachelor. Yes, dia nak qualification lah. Yes. Kiranya untung kau kat situ. Walaupun kau punya chef in charge kau, chef in charge ni dia in charge kau, tapi dia ada SPM lah, contoh CJ saja, di bawah kau lagi. Kenapa kau tak cakap kau ada master 2 SEM? Alah bengong, memang nak bagi tahu semua kat sini Master 2 SEM, lepas tu saya quit. Cakap macam mana patutnya? Maafkan saya. Saya ada master in gastronomi, ada 2 SEM. Aku berhentilah sebab sebab nak kerja. Tak boleh buat dua kerja. Tapi sekarang kan sambung balik ke sekarang? Sakit mata sambung balik kan sekarang? Sambung balik. Okey. Bagus. Aduh. Aku nak bagi tahu juga aku PhD dah. Ya ke. Masa dah habis. Dia jadi satu, nak dikirakan dia jadi satu petanda jugalah. Macam aku nak jadi lebih macam dia. Sebab dia banyak halangan tapi dia boleh buat semua benda. Bagus ni, aku puji kau sebawah sikit lah. Mungkin 30,000 jadi 15,000. Boleh lah. So tadi kita dah cakap pasal cara masuk, gaji, agent, semua kan. So apa opportunity yang kau boleh dapat bila kau kerja dekat luar? Contoh Singapore kan. Okay, kita mainly cakap pasal Singapore. Apa yang faedah yang Singapore offer dekat kau sebenarnya?
company daripada Singapura ataupun Singapura sendiri offer kat kau sebagai seorang pekerja dari Malaysia? Oh, okay. Apa yang aku dapat, yang kat sini tak ada, yang kat sana ada lah. Boleh lah. Macam okay, bila beza tau. Macam tadi kau cakap culture semua kan. Bila kau kerja kat sini, kau kerja macam nak tak nak. Bila kat sana, kau jangan nak tak nak, kau kerja nak je. Maksud aku, kau kena kerja laju. Satu. Okay, memang sana memang diorang punya, orang kata company apa HR semua memang strict gila. Sangat-sangat strict. And then nak tak nak, tiba-tiba dekat outlet lain tak ada orang, kau kena cover sana. Nak tak nak, kau kena cover sana. Okay. Dia ikut atas arahan jugalah. So diorang punya nak dikirakan macam kau kena cepat. So apa yang aku boleh dapat dekat sana yang tak dapat kat sini, itulah knowledge banyak gila lah. Macam aku punya base forte aku, macam sebelum ni aku western. Aku pernah masuk Troika, fine dining semua kan, French, Japanese. Tapi bila aku kat sana, aku first try, aku try Asian lah. Aku buat Vietnamese. Sebab dia Vietnam aku buat sup, buat pho lah, goreng. Sekarang ni aku tak tahu main wok. Selalunya wok yang kat kedai masak tu dua lah, ada sodik, ada mangkuk. So, dua lah, tapi kat sana pakai setangan je. Apa tu? Wok. Oh, kuali. Dia ni potong nak dikirakan dulu masa kalau Tapi aku orang catering, jangan malukan aku. tak kisah. Tadi kau malukan aku. Okey. Dia macam win-win situation lah. Macam dulu Kita orang kena pergi rumah anak yatim. Aku mengaku sendiri lah. Kita kena pergi rumah orang tua, bukan anak yatim. Kita kena pergi rumah orang tua. Lepas tu sekali first time kan? dia orang suruh buat CSR. Lepas tu aku konon-konon macam team kita masa tu paling hebat kan. So masa tu aku, engkau, lepas tu banyak lagi Farah semua tu lah. Listen. Geng-geng tu lah. Geng-geng itu semua. Pergilah dengan satu grup lagi kan. Pergi kat rumah orang tua tu. And plan dia adalah kena masak. Okay, kena masak untuk orang tua tu. Untuk semua penduduk dekat rumah orang tua tu lah. Okay. And kita orang masa tu plan untuk masak nasi putih, ayam masak paprek dengan telur dadah. Yes, betul. Okay. Ingat aku kuat tak apa. Bekong aku. So, semua orang membantu lah masa tu untuk memasak tau. Yes. And memasak tu semua kan. And yang paling terror sekali memotong semua tu aku lah. Aku potong kobis. Wow, macam lain je cerita dia tak kacang panjang. Padahal aku potong bawang. Tak, yang carrot dah. Aku nak tahu yang carrot tu. Okay, carrot. Aku kena potong carrot. Okay. So, bila time turn aku nak potong carrot tu, pisau aku patah. Kau salahkan pisau. Memang betul kot. Okay lah. Kan macam kau punya handle pisau kan. Lepas tu handle pisau kau tu macam dekat atas tu patah. So, bila kau potong, dia macam ternaik. Itulah sebab dia. Okay, pisau tu ternaik. So, aku potong lah carrot tu. Macam kan kita kena potong dia panjang-panjang kan. Yelah. So aku potong dia, aku tekan satu persatu. And then bila kau nak siap? Nak masak banyak ni. Ya, diorang semua dah macam Afzal, kau nak masak, kau nak potong sampai bila tu? Kau nak potong sampai bila tu macam tu? Aku macam, benda tu biasa je kan, tak lawak pun kan? Tak lawak pun. Tak, masalah benda tu kelakar Azal. Masalah macam orang lain buat kerja, tak adalah bunyi tang-tang. Kau seorang potong carrot, satu persatu bunyi semua pandang kau. Tapi nak cakap tu lah, pengajaran je bila kau nak pergi tempat orang, bawa standby lah. Jangan nak pergi sebab tempat orang kadang pisau cukup, pinggan tak cukup kan. So standby bawa lah. Bodoh betul kan masa tu kan. Yelah first time kau kita macam demand orang kita ingatkan semua benda serving atas muka kita. Yelah. Dapat tak duit macam tu? Tak ada apa kan. Tolong orang je kan. Ikhlas kan. Ikhlas. Ikhlas lah. Kita buat CSR masa tu. Kita buat kerja kebajikan bodoh. Aku potong carrot tu, pahala satu-satu tu. Peng, pahala satu pahala, dua pahala, tiga pahala. Kau tak adalah masak sangat pun masa tu sebenarnya. Beria je lebih. Aku nak masak, okey. Budak tu selang kau kan? Budak selang. Caca pandai je. Kan aku tak pandai. Mak aku buka kedai restoran ke? Masa tu. Kedai restoran kenapa? Bukan kedai. Budak tu sekali sailang dia. Budak tu yang pegang kuali, pegang sudik apa semua kan. Suara kau cari Syukri Bodoh tak payah. Saja nak cakap. Dia
Kau macam Ali Shukri tu. Alah. Muka macam Afgan dah suara. Afgan punya suara macam tu. Malah nak nyanyi. Nyanyi suara Anwar Zain. Sudirman pun ada juga. Oh banyak Ada pula. juga, ada Abdal juga. ya. Oh okey. Cakap je macam tu. Okey. So apakah so apa yang kalau orang nak kerja kat Singapore, nak kerja kat luar ke, apa dokumen yang dia kena prepare sebenarnya? Apa preparation lah? Oh, biasanya diorang akan minta apa, transkrip transkrip, okey. English dari segi education and bahasa lah. Dua. Dia nak dua. Oh okey. Okay, dua tu. And then kau punya passport, IC semua. And then CJ kau. Kalau kau ada CJ macam aku culinary. Aku pernah masuk competition lah culinary. So benda tu diorang nak tengok. Macam aku cakap tadi, bila kau interview dengan HR yang kau nak demand gaji tu, kau tunjuk kat resume. Masa tu kau masukkan kau punya kau pernah masuk bawa competition. CJ kau tolak Kau memang aktif gila masuk ke competition lah masa MSU. sebab tu kata minat. Berapa kali? Banyak kali jugalah. Tapi kau pernah menang kan? Pernah jugalah. Yang masa dengan Chef Joe tu mana? Chef Joe. Itu tak pergi, yang kat tadi tak pergi. Oh tak. Dekat Penang, dekat KL. Yang Penang tu Penang. Boleh tak adalah hebat mana. Tapi aku tahu kau punya bakat lah. okey. Tapi aku tahu kau punya signature adalah dry ice. Ya, itu penting yang start hill class dry ice. Signature dia kalau Prop. macam Kena ada prop. deco ke apa ke dry ice. Minat kan. dia Ambil kat macam- rumah je. Mak aku punya kain batik mak aku ada. Apa tu? Kain batik. Oh mak kalau aku hiasan ada. kain batik apa semua ni dry ice minta dia. So macam interview tu, dia nak tengok benda tu. And then disebabkan basic dia dah beritahu berapa-berapa. Contoh 27 sampai sini. And then kalau kau ada benda tu kau boleh demand, dia tambah lagi 3 ataupun 400. Disebabkan itu. Disebabkan CJ tu nak tengok. Condiments ni tu. So alhamdulillah. Itulah untungnya kau kat situ lah. Kalau ada bawa je CJ tu. Tak sia-sia lah kau punya apa? Tak sia-sia lah. Gems point kau tinggi. Tak sia-sia lah. Tak sia-sia lah. Oh Okay, bila kau dah masuk, dah settle interview semua, kau dah masuk dekat Singapore. Okay, kalau kau first time masuk Singapore, for sure kau takut-takut. Okay, kau just relax. Kau dekat rumah, kau relax lah. Kau kena tahu juga kau nak kerja jauh ni. And then kat sana orang semua public. Okay, MRT lah. So kau tahu kau akan ada dekat tu. Kalau kat Singapore kau akan dekat. And then kau top up kat sana lah. Kau just beli kat sana, kau top up kat sana. Macam Tashan kau lah. Yes, betul. And then aku first day tu, aku dah ambil tu, aku dah pusing tu Singapore. Aku dah tahu selalu belok. Dia ada red line, green line, blue line, yellow line. So kau kena laju tau. Kena tukar-tukar. Kalau tak, lepas lah. And then kau kena kejar masa sebab waktu kau nak kena tam tu. Kalau tak, lambat tam seminit, mungkin dia bagi sebulan. Kalau kau selepas 5 minit dia tertolak duit. Ada yang sampai 100, 200, 300. Depend pada company masing-masing lah. So lepas tu aku cakap, diorang ni sangat strict. MC pun, walaupun MC tu valid, still juga dia tolak juga. Betul tak gaji? Diorang nak MC daripada Singapore sendiri. Kalau kau ada MC Johor, dia tak terima. Dia nak Singapore sendiri. Kalau kau sakit mana pun, kau kena masuk Singapore. Kau nak klinik macam sana pun. And then aku nak bagi satu rahsia. Bila kau sakit, kau pergi dekat Singapore, kau cakap lah dekat doktor tu, kau buat sakit tak kisahlah kan. Itu hak kau lah. Doktor tu akan tanya kau nak berapa MC, berapa hari MC. Kau jangan jadi bodoh untuk satu hari. Jangan bodoh lah. Lebih lah. Macam 3-4 hari. Tapi aku tak buat. Orang lain buat. Orang lain buat. Okay. So kalau 3-4 hari tu? 3-4 hari dia akan bagilah. Dia akan bagi je? Dia akan bagi je. Okay. Company okey je. Sebab company MC apa-apa MOM memang dia valid benda tu. Kalau dia kata MC lah. Dia berbalik, company tu akan berbalik kepada MOM tu sendiri. Okay, faham. Dia tak boleh kata tak boleh 4 hari, tak boleh. Dia kata MOM kata MC berapa hari. Dia kan bagi setahun berapa MC semua tu. Kalau tak lebih tak apa, tak ada masalah. Okay, faham. So itulah, kau kena semangat. Senang lah, benda senang je. Mula-mula je. Macam mana kau punya persediaan mental sebelum kau nak pergi tu? Dah first time kan? Sebab mental dan fizikal. Mental kau kena kuat lah. Sebab bila kau kat sana, banyak apa kata, banyak bangsa kan. Banyak Filipin, Vietnam, ada Myanmar, ada Thailand. Kadang-kadang diorang tak erti cakap, tak erti speaking kau. At least basic pun tak boleh. So kau kena guna bahasa yang bagi diorang faham lah. Kau akan jadi bodoh balik.
Yang tu. Apa ni ilawan contoh itik. Muslim Vietnam kan. Aha. Dia tak cakap, mau cakap Chinese lah kan. Dia faham Chinese kan. Dia cakap English pun sikit-sikit je. You on blah 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 said that. Kau akan cakap okay that santai that. Kau akan tunjuk. Oh, okay. Kan, so macam kau kena layan diorang, kau kena faham, kau kena layan diorang dengan cara yang betul lah. Kalau tak, for sure dalam restoran tu musnah lah. Tak ada timbuk lah. Mana-mana pun sama lah kot. Bukan nak katakan Vietnam ke apa kan. Tapi kau pernah dengar tak orang selalu cakap macam kau pernah duduk dekat luar negara, walaupun sebelah je kan, luar negara lah. Still luar negara kan. Kan orang selalu cakap tapi aku tak tahu lah eligible ke tidak untuk Singapore, sebab Singapore ni by macam lebih kurang kita je kan. Jadi orang pernah cakap kat aku tau, apa ni, once macam contoh lah, macam kita ni bukan berada di komuniti yang Melayu tu ramai, Melayu Islam atau Melayu ataupun Islam ramai. Sebenarnya bila kita duduk dalam circle yang macam tu, kita lagi appreciate kita punya religion. Kau facing tak perasaan tu? Macam kau lagi appreciate Islam bila aku kat sana. If we are talking about Muslim things, if we are talking about religion thing, religious apa semua tu kan, religious belief apa semua, macam kau ada tak kau dapat perasaan tu? Ataupun kau rasa macam kan? Ada, bila aku kat sana, bukan kata macam tak apa juga bila kau seorang-seorang lagi kan. Bila kau kerja kat macam aku seorang kat sana kan. Kau seorang kat sana, kau survive seorang kat sana, kau cari duit kat sana seorang, kau balik kerja letih. Bila kau kat sana, mulalah kau nak memenuhi yang kata kan. Memenuhi yang kata apa, macam kau jaga solat kau kan. Memang kau time tu lah, malam tu kau balik, kau memang hadap dia lah. Hadap tu nak kata lah. Kau akan nampak beza bila kau kat sini dengan kat sana macam mana. Kau kat sana kau lebih berdikari lah. Sebab kalau kau kat sini family depan mata apa semua kan. So dekat sana kau macam lagi value dia tu. Sebab aku pernah benda ni, member aku seorang dia duduk US, Syafril. Dia duduk US, masa cakap kat aku, dia kata bila macam kau duduk dalam satu komuniti yang bukan Muslim, macam dekat sekeliling kau tu bukan Melayu, bukan Muslim apa semua, so sebenarnya kau sebenarnya lagi value agama kau. Sebab setengah orang dia ada view macam tu, bila kita duduk dekat satu negara luar, dan bila kita dekat situ, kita akan ikut budaya orang tu. Tapi sebenarnya walaupun kau tu sejahil mana pun kau, asalkan kau tu ada hati yang suci dan murni, bila kau dekat luar dan kau bila dikelilingi oleh orang yang bukan Muslim, sebenarnya kau secara automatik akan lebih value kau punya religion. Kau lagi hargai kau punya religion dan kau lebih menjadi seorang Muslim yang lagi baik. Betul. So maybe kita boleh try. Kena try, bukan boleh try, kena try. Pengalaman tu. Mungkin kalau kau kat Dubai nanti kau jadi Pak Haji. Boleh jadi kan. Mana tahu jodoh kat sana ke apa, tak tahu. Kat sana dia orang lagi aspek yang lebih ni. Kat MSU ke? Mungkin MSU. Esok kita akan ke MSU. Dia study lagi ya. Damn it. MSU. Habiskan cepat study tu. Mungkin kita pernah jumpa dekat dalam lift ke? Tegurlah saya lepas ni kalau nampak. See you when I see you lah. Kau balik raya pun tak lama kan? Tak tahu balik ke tak kan? Mungkin terlalu design kot. Mungkin dah resign. Mungkin dah resign. Okay, kita akan jumpa lagi. Okay. Kalau korang nak jumpa lagi Nazinawi dalam video ni, boleh komen kau. Tak pernah pun orang komen. Tiba-tiba kau ada komen, aku pun pelik. Ni pemuja-pemuja dia ni, aku cakap. Susah lah kawan ada ramai pemuja. Takut juga pemuja-puja tu kan. Tak, korang puja-puja tu jangan terlalu obses kan. Obses kat kau? Obses ada. Ada obses kat kau? Ada. Sampai aku takut sebab jangan yang tu. Yang tu. Mungkin nanti tiba ada unlike. Aku tahu dah sampai unlike. Bodoh Nathan ni. Okay, jadilah bodoh bersama kawan anda. Kita bodoh bersama-sama, pandai bersama-sama. Yes. Dan teruslah menjadi pemberi manfaat yang baik. Yep.
Okay Nazir, selamat Bye balik. guys. Selamat balik ke Singapura, selamat balik ke sini semula. Doakan saya dan keadaan saya takut juga, doakan baik-baik. Ya, di musim-musim coronavirus. Yep. Okay, di musim kita outbreak. Dengan terus, okay, semua orang lain practice hand sanitizer. Kalau tak sihat, kalau semua apa semua, pakai Wajib. mask. Yes. Okay, pakai mask yang betul, pakai hand sanitizer yang betul, alcohol base. Tapi kalau tak ada benzin pun okay. Cumanya benzin dia ada dua tau. Okay, hand sanitizer ni ada dua. Jangan jangka lah. Situ jugalah, tak tahu Satu juga. alcohol base, satu lagi normal base lah. Selalunya benzin lah, benzin chloride macam tu. Tapi yang kalau untuk virus ni, alkohol ni yang bunuh. Okay, dia bunuh, fully bunuh virus tu. Tapi kalau benzin ni dia setakat reduce. Kalau kita tengok dalam ingredients tu bukan alkohol, dia benzin chloride apa semua, dia setakat reduce je, dia bukan bunuh virus tu. But sekarang kan market semua tengah teruk kan. Kalau nak cari sanitizer kat mana pun susah. Tadi pun cari tak Okay, jumpa. so it's just better than nothing Yes. Okay, so benzin pun okay. Better than nothing. Alright, Mana so boleh elak lah. okay, apa yang boleh dielak-elakkan. Okay. So bye-bye, jumpa lagi. Kalau anda perlukan Azinawi dalam channel saya lagi, boleh komen lah. Apa lagi yang korang nak dia cakap ke apa ke, cara menjaga, cara jadi orang kacak. Saya boleh bagi anda resipi. Boleh bagi resipi. Boleh. Benda yang kita ada kita kena share. Alright, bye-bye. Bye-bye. Gerak dah. Bye-bye, balik semua. Thank you guys. Bye-bye. Tutup. Alah, bodohnya.